Hari ni kita agak terkejut sikit. Di saat video ini dirakamkan, memang terkejut. Memang menjadi satu yang meriuhkan seluruh nak kata alam buana ni, ganas sangat pula. Orang panggil apa? Di alam media sosial khususnya, apabila muncul satu video di mana seorang laki-laki bertindak begitu berani ke, ataupun tak tahulah dia ni berfikiran waras ke macam mana, dia boleh mencabar supaya orang cederakan dia, kepukul dia macam itulah. Dan cakapnya tu pula cakap yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Nabi, Rasul yang kita sayang, yang kita cintai, yang kita sebut nama baginda dalam tiap selawat, dalam tahiyat kita ataupun dalam kehidupan harian kita, malah menyamakan dengan binatang. Lepas tu pula dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pun tak faham apa sebab semenjak ni muncul golongan manusia yang kita pun tak tahu dia nak cari perhatian ke, dia kurang kasih sayang ke, dia nak dirinya famous, terkenal ke apa, dengan tindakan-tindakan bodoh macam ni yang menghina diri sebenarnya. Sebab itu ingat, cubaan untuk menghina Allah, menghina Nabi, sebenarnya dirinya yang akan terhina balik. Dah tengok dah kena pukul ke apa tu, berdarah-darah pula tengok. Kita sentiasa mengharapkan pihak berkuasa ambil tindakan tegas supaya lepas ni tak ada lagi muncul manusia-manusia yang berani menghina Nabi SAW, menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina sunnah syariat Islam. Ni mesti ada tindakan tegas. Sebagaimana tegasnya terhadap jenayah-jenayah lain yang dilakukan. Menghina agama, menghina Allah dan Rasul juga satu jenayah. Ini patut dipandang serius, dipandang berat. Dan kita tak mau hanya sekadar tegur dan nasihat semata-mata. Dia ada tindakan supaya di masa akan datang tidak muncul lagi manusia yang berani nak buat sedemikian. Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak mengajar kita manusia ini, khususnya dalam bab jaga mulut, jaga lisan, jaga lidah. Malah dalam Quran ada, dalam hadis pun ada, baginda mengajarkan supaya jangan kita sesuka hati maki hamun, tak boleh. Dalam Quran sebagai contoh, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Kata Allah Ta'ala, hei orang beriman, janganlah antara kamu melecehkan, meremehkan, merendah-rendahkan antara kamu. Maknanya sesama kaum ini dengan kaum lain, jangan sama sekali duk buat perangai macam tu. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, ini adalah larangan daripada melecehkan, merendahkan, meremehkan orang lain. Kenapa? Itu termasuk daripada lambang kesombongan. Lambang kesombongan. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Bayangkanlah, kalau dengan sama manusia pun dilarang sama sekali untuk merendah-rendahkan, memandang hina atau menyamakan dengan binatang. Nabi yang disayangi itu disamakan dengan binatang, apatah lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di sana ada yang berpandangan, ustaz ni semua masalah mental lah dia orang. Ini semua ni wire ada problem lah dia orang. Tak kira lah dia masalah wire ke apa ni, mental tak betul ke apa, tak boleh. Mesti ada tindakan yang perlu diambil, yang mesti diambil supaya di masa akan datang tak ada lagi yang berani buat perangai macam tu. Ya Allah, ya Allah. Ingat, bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan akal yang waras ini, maka apa yang patut kita nak kena faham? Dalam kehidupan kita ada beberapa perkara yang kita sebagai orang Islam ini dilarang, diharamkan sama sekali daripada menghina. Tak boleh menghina beberapa keadaan. Tak boleh. Sama sekali tak boleh. Apa dia? Pertama sekali, kita dilarang atau mencaci menghina Allah Subhanahu wa taala. Menghina Allah Subhanahu wa taala ini termasuklah seseorang itu dia menghina agama, menghina syariat, menghina peraturan atau mempertikaikan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Menghina syariat Allah. Dia kata ini semayang, semayang ni buat apa, semayang ni menyusahkan ke apa. Ataupun dia kata pergi buat, dia kata pergi buat haji ke, buat umrah ke, ini semua buang duit lah. Contoh kalau dia cakap macam tu kan. Itu termasuk dari penghinaan terhadap Allah. Seolah-olah dia beranggapan bahawa dia lebih bijak, dia lebih arif daripada Allah Subhanahu wa taala, wal ayazubillah. Itu yang pertama, tak boleh sama sekali menghina syariat. Dia kata orang perempuan dengan tudung ni panas ha. Bawa tudung pula orang lelaki senang tak boleh. Itu kena ingat. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah tak boleh sama sekali menghina sembahan agama lain. Agama lain dia ada kepercayaan dia. Dia ada pendirian prinsip dia terhadap pegangan dia, agama dia. Maka kita tak boleh menghina sembahan agama lain, tak boleh. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Allah Ta'ala menyebutkan, jangan sesekali kamu ini menghina, mencela apa yang disembah oleh selain Allah, kerana nanti mereka pula akan menghina Allah tanpa ilmu. Surah Al-An'am ayat 108. Ni merupakan satu arahan daripada Allah Azza wa Jal terhadap kita orang beriman, orang Islam, supaya walaupun kita lakum dinukum waliyadinah, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Jadi tak payah kita nak menghina sembahan dia, patung dia ke, bentuk telinga, hidung dia. Tak payah. Kerana ini adalah satu yang dilarang sama sekali. Lagi apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tak boleh juga menghina apa? Tak boleh menghina sesama Muslim. Lagi dahsyat, ada orang hina bukan sama Muslim saja, Nabi pun dia hina. Padahal dalam Quran dalam hadis Nabi SAW bersabda ni, kawan-kawan penonton-penonton semua, kalau tak puas hati dengan kawan ke, tak puas hati dengan bos ke, tak puas hati dengan pengurusi majlis ke, pengurusi persatuan penduduk pun, tak payahlah sampai nak menghina. Jangan duk hina orang. Tak boleh. Kata Nabi, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kazalika. Ada orang kadang dia menyampah, dia meluat, dia benci dengan kawan dia ke geng dia. Tak tahulah, mungkin ada benda tak setuju ke apa. Dia kata, dia tu munafik. Dia ni fasik. Dia tu, aku ingat dia tu kafir. Mulut laju sungguh mulut. Apa kata baginda Nabi? Tidaklah seseorang yang melemparkan tuduhan kepada orang lain dengan tuduhan fasik, dan tidak pula menuduh dengan kufur, melainkan tuduhan itu kembali kepadanya jika saudaranya tidak seperti itu. Maknanya kalau dia kata orang tu, dia tu apa? Aku ingat dia tu munafik . Kalau orang tu tidak seperti yang dia katakan iaitu munafik, maka perkataan munafik itu berpatah balik, U-turn balik pada orang yang cakap tu. Jangan main-main. Dia tu, saya ingat dia tu ustaz, dia tu fasik . Kalau dia bukan fasik, perkataan fasik itu pulang balik pada awak yang cakap tadi. Jangan main-main. Sebab itu kita dalam hidup diajarkan jaga mulut. Makan jangan sembarang makan, cakap jangan sembarang cakap. Tu ingat. Lagi apa lagi? Kita dilarang sama sekali menghina, mencaci hujan dan juga angin. Apa kata Nabi SAW? La tasubbur rih. Jangan kamu mencela angin. Pasal ada dalam kalangan sahabat yang mana dia marah waktu dia serban jatuh. Dia kata ta'isar rih. Dia kata celaka angin, jatuh barang dia tu. Lalu baginda Nabi mengajarkan, jangan kau mencela angin. Pasal apa? Pasal angin ini dia mengikut ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bergerak daripada mana, utara lah, selatan lah, timur apa. Dia mengikut aturan Allah Azza wa Jalla. Tak boleh sama sekali menghina. Lagi apa lagi? Tak boleh sama sekali menghina, mencela apa lagi? Orang yang melakukan dosa, dia hina tak boleh. Contoh macam tu brother tu kan. Sungguh pun dia buat benda yang terkutuk, terhina. Menghina dia tak boleh. Aku tengok dia punya mata tu kan, macam hidung dia tu menyamakan dengan binatang pula kan.
Tak boleh juga. Kadang kita ni marah-marah pasal perbuatan dia tu satu dah. Tapi perbuatan kita pula duk menghina dia pula dah jadi dosa pula. Tak boleh. Tak boleh. Apa kaitan pula? Dia tu yang dia duk maki tu Ustaz. Saya tengok dia punya hidung dia dengan binatang tu sama kan? Tak boleh. Sebab itu kita diajarkan juga bahawa setiap daripada orang yang melakukan dosa ini berhak untuk dia nak kembali bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang dikeliling ni jangan duk buat perangai nak menghukum orang, tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh main suka hati macam tu. Sebab kita pun yang paling diajar sekali adalah mendoakan dia mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu sungguhnya wahai Muhammad tak akan dapat bagi hidayah pada orang yang kau sayang, melainkan kita mendoakan pada Allah dia terima petunjuk agar jangan diulang lagi perangai yang dia buat tu pada hari ini di masa-masa akan datang.